Okey. Ustaz, bagaimana keadaannya sekiranya seorang itu mengalami disorder ataupun bipolar yang bergantung hidupnya kepada ubat? Okey. Kita cerita sikit mengenai bipolar. Apa tu bipolar? Mood yang tidak stabil. Okey. Dia boleh tiba-tiba jadi gembira, split second, boleh jadi sedih tiba-tiba. Dia boleh berubah. Ada saat memang macam tu kan. Contoh kalau artis bukan mengumpat, maksudnya semua umum dah tahu. Macam contoh baru ni saudara Yasin kita pernah di apa? Bipolar. Di bipolar. Maksudnya dia mood boleh sedih tiba-tiba ketawa tiba-tiba Zat. Dan kesian kan. Sebab tu kalau kita kena faham kan. Jadi kita ingat anak kita ngada-ngada, kita marah-marah dia, makin rosak, makin emotional damage bagi dia tu. Emotional damage dia berhati dah lah, mental pun tak berapa kuat, ada emosi punya masalah pula. Masya-Allah. Mana 2 unsur dah collapse daripada 5. Maka jadi collapse yang ketiga, jasad. Jasad akan collapse kan? Jasad akan collapse. Maksudnya dengan tak sihat, baring, tak tidur pun tak berapa teratur, kan? Tidur umum kita tahu. Badan kita perlu repair. Kita memang kena tidur. Dan repair badan ni memang 12 sampai maknanya bukan pukul 2 3 pagi tu mesti kena tidur waktu tu. Saya jumpa Ustaz orang yang shift kerja pada waktu malam, kan, dekat satu, bila saya buat perkongsian banyak dijemput dan sebagainya, satu kilang tu berpuluh-puluh orang akhirnya jadi gangguan kesihatan mental sebab dia shift malam dan kadang lama berbulan-bulan, badan tak boleh repair. Apa yang ini bahasa mudah nak faham lah ya. Mana tak boleh repair, jadi gangguan kesihatan mental. Ada yang sampai jadi penyakit mental. So jadi balik kepada maknanya Bergantung pada ubat. Mana bergantung pada ubat. Bagi saya ubat bukan negatif kan, sebab dalam hadis Nabi sebut tadawaw, berubat kamu. Kalau dah baik berhentilah. Kita bukan perlu bergantung sampai seumur hidup kita. Memang ketika sakit, contoh macam orang demam, ketika sakit makanlah Panadol. Ketika tak boleh tidur, memang tak boleh tidur. Apabila tak boleh tidur, dia akan mengganggu kita punya kesihatan. Badan tak boleh, bahasa mudah, badan tak boleh repair. So, bahasanya buat penenang. Sebenarnya adalah untuk membantu. Dengan kita boleh tidur, kita akan lebih sihat lagi sebenarnya. Lepas beberapa ketika dah okey, ataupun mungkin tak perlu dah makan ubat, tak payah makan ubat. Jaga makan je. Allah. Ustaz, realiti kehidupan sekarang, ada orang kena buang kerja. Ada orang dulu bisnes dia juta-juta, expenses tinggi, tiba-tiba datang COVID 2 tahun, drop 30% daripada yang asal. Adakah tekanan-tekanan begini boleh membawa kepada depression tadi, anxiety tadi? Okey saya. Okey, bila sebut mengenai cabaran COVID kan. Okey, orang tiba-tiba tak ada kerja kan. Yalah. Kemudian keluarga tak faham, isteri tak faham kan. Bank tak kira. Sekarang monitor dia pun dah tak ada, telefon. Memang boleh jadi tekanan kan. Sebab itu ketika COVID ramai juga orang yang bunuh diri, terjun bangunan dan sebagainya, cubaan bunuh diri berapa ramai dan benda tu real tau. Benda tu bukan sekadar persepsi, memang real So maksudnya benda tu akan menyumbang. Sebab itu sekarang bila kita tengok orang jual bazar Ramadan, kalau kita ada lebih, pergi belilah. Kan? Beli tu bukan saja nak beli makanan tu, kita support orang-orang yang susah. Kadang-kadang dia menjual tu bukan nak kaya pun, cuma nak hidup untuk hari ini dan esok mungkin. Kan? Yuran anak sekolah, kena baju sekolah, kena beli apa semua. So bersedekahlah pada orang susah. Kalau ada zakat, maknanya bayar zakat kira betul. Kalau yang lebih tu bayar maknanya sedekah kan. Benda yang lain kita tengok orang susah. Duduk sekali-sekali, kita mungkin berpeluang maknanya contoh duduk dekat kuliah macam ini. Sebab apa? Benda-benda asas kita selesai, rumah selesai, kereta selesai, makan selesai. Sekarang ni ada orang di luar sana tengah menyiapkan kuih untuk dijual pada petang ini. Ya Allah. Sebab tu dia tak berpeluang untuk ada berkuliah dengan kita. Kan? Tiba-tiba petang semalam hujan dekat Shah Alam. Kan? Saya tengok dekat perkongsian dekat WhatsApp group, ada orang yang jual air jagung tumpah kan? Sebab hujan semalam kan. Orang tak beli kan. Sebab itu benda kemanusiaan yang kita kena tengok, kesian orang. Dan orang tu tekanan, tiba-tiba dia jadi marah. Mungkin dia tengah ada gangguan kesihatan mental yang memang keluarga dia bermasalah, dia nak bayar itu, bayar ini. Jadi dia berjual.
kan, majlis bandaran kadang-kadang yang agak strict pula angkut. Oh, jadi kadang-kadang kemaksiatan tu memang keadaan tengah susah. Cuba perhati kan, perhatikan rumah-rumah kebajikan, cuba datang kan, dan sebagainya lah. Allah alam. Ustaz sebut tentang bazar Ramadan. Saya anak yang 6 tahun, 9 tahun. Dia orang baru berlatih puasa. Jadi petang semalam pukul 5.30, pukul 6 lapar dah. Kita bawa berjalan keluar. Nak hilang lapar tu lah. Masalah pula jalan jam dekat orang jual air sedap-sedap. Abi, dahaga. Apa berhenti kat sini? Emotional Itu pun damage. kita nak bawa jalan, elakkan lapar dahaga. Menjam kat situ pula. Ya, betul lah dia. Ada soalan? Ya. Mungkin boleh bagi mic, jadi semua orang boleh kongsi soalan. Belakang sikit ni Kau je. tak- Atas tu je sikit. Atas tu je sikit. Okey, terima kasih yang berkongsi. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana, apa nasihat Ustaz pada orang-orang yang keliling, orang yang kena anxiety ni? Macam mana mereka nak support? Apa nasihat yang kita boleh nak bagi kalau dia meluahkan masalah yang dia ada kan? Jadi kita nak nasihat macam mana? Selain daripada mendengar keluhan dia, jadi kita sebagai ibu bapa ni, apa kita nak nasihat pada anak kita? Selain daripada berdoalah, teruskan solat, doa. Dia cakap, doa tak berhenti-henti. Solat pun dia dah macam-macam dah dia buat kan. Jadi apa lagi yang ibu bapa nak bagi tahu anak lah supaya sabar, teruskan hidup, jangan berhenti kerja. Sebab tekanan yang dia hadapi dekat tempat kerja tu betul-betul dia tak boleh nak hadapi, sampai dia rela nak give up. Resign. Okey. Permulaan ni Ustaz, permulaan. Terima kasih kepada Kak Ibu kongsikan. Okey. Pertama, menjaga orang sakit. Katakan hari ini kita ada saudara mara yang accident, okey, kemudian mungkin sakit jantung ataupun mungkin terbaring stroke. Komitmen masa memang kena banyak. So cabaran dia kalau kita semua sibuk. Okey, kita nak duduk dengan jaga macam orang sakit zahir lah. Jadi orang sakit bahagian mental dan juga emosi sama juga. Komitmen masa memang kita kena peruntukkan. Kita kena faham, okey, aku memang dah ada anak, ini penting bagi dia. Aku mungkin bila masa boleh dah tak ada, ini panjang lagi masa dia. Memang kena peruntukkan. Kalau kita tak ada mind setting macam tu, kita lepas setengah jam, lepas 1 jam, kita akan marah lah. Tak habis-habis ke? Kan? Kita akan marah benda tu kan. So kena sabar, jaga tu. Okey. Apa tindakan? Okey. Sembahyang dah, doa dah. Akhirnya takut apa tau? Takut urusan psikologi dia. Doa tapi tak baik-baik. Takut akhirnya dia menyalahkan Tuhan. So bagi saya, dia punya fisiologi dia, zahir, jasad kena jaga juga. So saya kata makan kena jaga. Malam pastikan dia boleh tidur. Kan? Duduk dengan dia tak apa tidur. Mak tunggu sini sekejap, tidur. Bagi dia tidur. Biar badan dia repair diri dia sendiri. Kan? Selain daripada kita usahakan secara Islam, bacakan ayat selawat dan sebagainya, usap kepala, lumurkan kepala dia dan sebagainya, biar keberkatan selawat membantu dia. Tapi memang maknanya pastikan dia tidur, invest sikit pada makanan. Kalau makanan biasa, biasa nasi lemak sebagainya, benda-benda berkaitan dengan minyak bagus, minyak batu sauda, minyak minyak zaitun contohnya, kan? Walaupun tak buatkan susu kurma kalau perut dia tak ada, maknanya tak ada masalah pada laktos kan, buat susu bagi dia tenaga, maknanya makan penting, kan? Belikan buah, invest sikit lah, sebab kalau dia sakit 6 bulan, fungsi sosial dia lagi terganggu, kerja tak perform, kan? Fungsi sosial. Jadi okey, dalam sebulan ni memang kita jaga makan, invest sikit, beli buah ke apa, jaga makan dia. Kan? Selain doa-doa, benda-benda fizikal, makan memang kena jaga. Wallahualam. Saya tertarik bila Ustaz kata kalau kita jaga orang yang cedera, accident, kita kena spend masa. Ya. Maknanya yang ada masalah anxiety, depression, kita pun kena spend masa. Ya.
Sebab jaga orang sakit lah kan. Kita nampak sakit ni cuma jasad dah. Banyak kita ingat manusia ni hanya unsur jasad semata-mata. Sedangkan manusia tu 5 unsur tadi kan. Jasad, roh, akal, nafsu dan juga hati. Jadi Tapi, semua Ustaz, benda ni boleh sakit. Ustaz. jaga tu, adakah kita follow je, belai je dengan perasaan dia tu, ataupun kita boleh bagi tahu yang sebenarnya ataupun yang sepatutnya, sebaliknya, ataupun kita ikut je jiwa Okey, biarkan dia bercerita, tengok apa delusional belief dia. Apa kepercayaan yang dia, kepercayaan delusi yang dia percaya. Benda tu kena stop, kena ingatkan. dia? Ya. Kalau kau tak, dia akan melayan kepercayaan dia, dia akan rasa ada delusional belief tu lah. Dia akan rasa macam, oh dia nak mati dah ni, nak mati. Tak, okey, dah macam tadi kan, dah cek doktor, dah cek apa, semua okey, maknanya sudut fizikal okey. Okey, tak apa, ambil masa, bagi makan, jaga makan, insya-Allah. Maknanya apa yang delusional belief dia tu kena jangan dilayankan benda tu lah. Kena stop kan. Tapi dengan cara berhikmah kan, kena, kalau tak dia akan menerawang dengan dia punya delusional belief tu. Okey, Allahu a'lam. Subhanallah, banyak perkongsian daripada Ustaz. Ada satu lagi kalau boleh, soalan terakhir.